Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Apa orang kata? InsyaAllah. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam ini. Setelah lebih kurang 2 minggu tak online. Setelah 2 minggu tak online. Sebabnya saya kekurangan maklumat pada untuk topik malam ni. Jadi topik malam ni kita berkisahkan tentang hukum ta'rid. Jadi sesiapa yang baru join, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada semua. Boleh komen-komen, boleh berinteraksi dalam broadcast ini, insya-Allah, jangan segan-segan. Insya-Allah. Ada beberapa perkara yang saya perlu tekankan di sini sebelum kita pergi lebih jauh. Yang pertama sekali, saya minta tuan-tuan dan puan untuk sila join Telegram channel saya dengan carian @audiotafsir. Di situ saya akan upload kuliah yang terbaru dan yang terdahulu yang saya akan simpan di sana. InsyaAllah sejurus saya habis kuliah ini, saya akan upload kuliah ini paling lewat pun hari Isnin. Kecuali saya terlepas pandang dan sebagainya, mungkin saya akan terlambat. Tapi kebiasaannya saya insya-Allah tak akan lupa untuk upload kuliah ini ataupun kuliah-kuliah yang sebelumnya sejurus saya habis kuliah ini, insya-Allah. Kemudian yang kedua, saya minta tuan-tuan dan puan untuk komen sama ada suara saya jelas ataupun tidak, jauh ke, dekat ke. Kemudian yang ketiga, saya minta juga jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk like dan share. Sebarkanlah ke seluruh dunia. Sebab apa? Sebab inilah majlis yang mudah-mudahan saya mengharapkan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memandangkan majlis ini adalah majlis ilmu, dan siapa-siapa yang menempuhi satu perjalanan, insya-Allah dia akan masuk syurga. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulang kaji sedikit ayat yang kita telah pun lalu. Yang pertama sekali tentang ayat menyusu. Apa yang patut diperhatikan dan apa yang tidak patut dibuat. Antaranya bab hukum penyusuan, macam mana nak bagi orang menyusu, apa yang kita tak boleh buat, antaranya jangan susahkan kedua-dua belah pihak. Kemudian berkaitan dengan upah, macam mana nak bayar upah, ikut kadar macam mana, okey. Dan yang kedua kita telah pun sentuh berkaitan dengan suami yang tinggal mati balu. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi kita telah pun huraikan berkaitan dengan hukum balu. Berapakah iddah dia? Kemudian apa yang tidak patut wali buat ataupun lakukan, ataupun apa yang kita tidak perlu buat dalam hal ini. Jadi kesimpulan bagi ayat 234 ini adalah berkaitan dengan hukum iddah ialah 4 bulan 10 hari yang pertama, dan yang kedua, selepas sahaja iddah tamat, maka fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf.
Jadi apa-apa saja yang berkaitan dengan kebaikan, boleh saja isteri itu ataupun balu itu buat, sama ada pindah daripada tempat tinggal iddah dia ataupun nikah lain dan sebagainya. Jadi wali tidak ada hak untuk menahan mereka. Now, bersangkut paut pula dengan hukum balu ini, ada perkara yang kita perlu perhatikan. Jadi dia masih lagi berkaitan dengan iddah. Berkaitan dengan hukum iddah, yakni berkaitan dengan peminangan. Jadi kita telah pun melalui satu jenis iddah ataupun sebenarnya dua jenis iddah. Yang pertama sekali berkaitan dengan perempuan yang iddah talak raj'i, dan yang kedua talak bain. Okey. Dan ini yang ketiga. Okey. Talak raj'i telah pun disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228 at-talaqu marratan, itu talak raj'i. Kemudian ayat yang lebih jelas lagi berkaitan dengan talak yang salasata quru', 3 quru'. Itu adalah dua jenis iddah. Satu lagi iddah ialah berkaitan dengan iddah balu tadi, yang berkaitan dengan 4 bulan 10 hari. Ini iddah yang ketiga. Namun dalam iddah yang ketiga ini, kita ada beberapa benda yang kita kena detailkan. Soal peminangan. Ini soal peminangan ataupun dinamakan sebagai hukum ta'rid. Ataupun khitbah. Yang orang kata khitbah ni bukan nikah gantung. Itu khitbah di sini bermakna peminangan. Peminangan. Okey. Jadi kita ulang kaji balik jenis-jenis iddah dan apa yang tidak boleh buat. Okey, yang pertama sekali, talak raj'i. Iddahnya salasata quru'. Khilaf pada pendapat ulama sama ada 3 kali suci ataupun 3 haid. 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Namun setelah saya membuat bacaan, artikel itu mengatakan bahawasanya fatwa yang lebih kuat adalah 3 kali haid. Okey. Kemudian kita, walaupun begitu pendapat yang lebih kuat 3 kali haid, namun kita perlu ikut fatwa negeri. Contohnya macam Malaysia, biasanya mazhab Syafi'i mengatakan 3 kali suci salah satu quru'. Maka kita ambil 3 kali suci kerana ini adalah berkaitan dengan hak ulul amri. Jadi kita kena ikutlah. Mahkamah syariah letakkan enakmen negeri letakkan macam mana. Tak boleh lawan. Walaupun kita belajar fiqh mengatakan bahawasanya itu lebih kuat. Okey. Tapi dalam hal ini kita perlu ikut pemerintah. Yang kedua ialah talak bain. Talak raj'i yang tadi kita sebut tadi. Kemudian apa hukum meminang perempuan talak raj'i ni? Talak 1 dengan 2. Jawapannya ialah haram. Kerana apa? Kerana masih lagi berstatus isteri. Keadaan iddah dia masih lagi berstatus isteri dan suami berhak untuk rujuk dia. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalikum in aradu islaha. Okey. Itu dalil dia. Yang kedua, talak bain. Talak bain. Yang ni talak 3. Talak 3 ni hukum meminang perempuan itu ataupun mengatakan dengan soreh, dengan jelas, saya nak nikahkan, saya nikah dengan anti. Jawapannya insya-Allah boleh. Kalau saya salah, betulkan saya. Dan yang ketiga, ini berhubung dengan iddah orang yang dah jadi balu. Iddah dia 4 bulan 10 hari, dan hukum meminangnya dengan soreh adalah haram. Kita kan ni cuma boleh ta'rid. Jadi inilah yang kita akan sentuh nanti sekejap lagi. Jadi insya-Allah kita akan baca dulu ayat 235. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم
Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalah wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu anna Allahu wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Okey. Tidak ada dosa bagi kamu. Wala junaha alaikum fima aradtum sorry. Tentang apa yang kamu bayangkan secara sindiran untuk meminang perempuan. Au aknantum fi anfusikum, atau menyembunyikannya dalam diri kalian. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kamu akan menyebut-nyebutnya. Atau akan tetapi jangan kamu buat janji secara rahsia. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali kamu mengatakan apa yang baik. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalah, dan jangan kamu tetapkan dalam hati nak menikah dengan dia sehingga kitab ajal. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah semua seorang sekali bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, maka berhati-hatilah. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, mengampuni, dan Maha Halim. Baik. Ayat ini menceritakan tentang ta'rid. Apa maksud ta'rid? Ta'rid ialah meminang secara sindiran. Umpamanya kita sebut contohnya, saya ni keturunan sekian-sekian. Ada riwayat, mengikut riwayat, ada tabi'in yang menyebutkan saya ni keturunan Rasulullah, dan perempuan tu memahami saya meminang. Maksudnya dia nak melamar. Saya tak ingat siapa nama dia. Tetapi merujuk pada kuliah Dr. Sanusi. Bukan Dr. Ahmad Sanusi. Sanusi yang Indonesia tu. Tak ingat siapa nama penuh dia. Okey. Jadi mengikut riwayat yang ada disebut dalam kuliah beliau, mengatakan bahawasanya ada seorang sahabat ataupun tabi'in yang meminang seorang perempuan, tak ingat nama dia, ada disebut dalam riwayat, mengatakan bahawasanya saya keturunan Rasulullah, dan perempuan mengagak ataupun cuba meneka bahawasanya dia nak melamar perempuan tersebut. Okey. Ini normal. Ni bila kita baca riwayat-riwayat yang macam ni, hadis-hadis yang macam ni, kita kena detail sikit. Perempuan fitrah dia suka akan memahami jauh daripada apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan. Itu namanya ta'rid. Maknanya kita kias. Kita kias. Contohnya, saya rasa saya ada keperluan. Mengatakan keperluan saja, kan? Jadi balik pada riwayat tu, jadi tabi'in ataupun sahabat tu mengatakan, saya cuma nak bagi tahu saya ni keturunan Nabi saja, yang sangat rapat. Itu saja, tak lebih daripada itu. Kan? Okey. Jadi sebenarnya dia nak meminang perempuan tu, tapi perempuan ni dia dah jadi balu, kan? Jadi maka dia tak boleh soreh, dia tak boleh jelas. Maka apa yang dibuat? Maka dia ta'rid. Itulah hukumnya. Makna kita boleh kias, kita boleh sindir, maknanya kita boleh singgung saja, tak boleh lebih daripada itu. Namun alimallahu annakum satadhkurunahun, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita ni sebagai seorang lelaki, kadang-kadang kita duduk lepak-lepak kedai kopi apa semua, kita akan sebut
nama perempuan yang kita akan nak tu. Maknanya kita akan sebut balu tu. Maknanya yang tu tak ada masalah. So nak ceritanya, kesimpulan dalam yang poin yang pertama ni ialah tidak ada masalah pun kalau kita nak ta'rid dan menyebut-nyebutkan nama perempuan yang kita nak pinang tu nanti. Okey. Walakin la tuwa'iduhun nasirran, dan janganlah kamu tapinya jangan kamu buat perjanjian secara asing. Bermakna menyembunyi, tersembunyi-sembunyi, mengatakan bahawasanya lepas ni kita akan nikah, ataupun saya nak nikah dengan kamu lepas kamu habis iddah. Ini tidak boleh. Okey, jadi balik pada sini, wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitabatin nisa. Yang pertama, maknanya tidak ada dosa untuk kita ta'rid dia untuk khitbah. Yang kedua, au aknantum fi anfusikum, ataupun kita sembunyikan dalam hati. Itu saja, dua benda ni je boleh buat, yang lain tak boleh. Kan? Kalau nak nak meminang. Namun Allah Subhanahu Wa Taala pun tahu kita akan sebut, saya rasa saya nak nikah dengan dia ni, dengan kawan-kawan kita. Itu boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi jangan buat perjanjian underground, kontrak underground, macam tu lalu kurang. Underground. Okey. Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali kamu katakan dengan kata-kata yang ma'ruf, makna kata sindiran yang baik-baik lah. Contohnya, saya ada keperluan, saya ini boleh, tak ada masalah. Okey, dan jangan kamu ta'zim. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi, dan jangan kamu bersungguh-sungguh menetapkan dalam hati kamu nak nikah dengan dia, hatta dalam iddah tu, hatta yablughal kitabu ajalah, sampai ajal kitab. Kitab di sini bermaksud ketentuan. Jadi ini contoh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan al-kitab menunjukkan ketentuan, bukannya bermakna ketentuan yang telah pun ditulis. So umpamanya, contohnya dalam kes ni, lepas 4 bulan 10 hari baru boleh kita sorehkan niat kita, mengatakan bahawasanya saya nak nikah dengan si dia. Itulah kitabu ajalah, maknanya sampai ketentuan yang ditentukan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hati-hati kita. Jadi kita berhati-hatilah. Jadi siapa-siapa yang ada takwa dengan Allah Azza wa Jalla, berhati-hatilah. Berhati-hatilah kalian dalam membuat sebarang keputusan untuk meminang perempuan. Dia cuma boleh ta'rid sahaja. Okey, ayat ni. Kemudian wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengampuni dosanya dan Maha tidak tergesa-gesa dalam menetapkan sebarang hukuman atau balasan. Inilah sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Halim. Jadi ayat 234 Allah sebut tentang khabir, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu Wa Taala tahu lebih mendalam. Khabir ini adalah kita panggil pakar. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mahir dalam semua bidang. Mungkin ada kita, umpamanya contoh, kita mungkin mahir dalam kereta, mahir dalam IT, mungkin 2-3 bidang. Ada setengah ulama mahir dalam 10 bidang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala jauh mahir daripada itu. Kan? Jadi inilah apa orang kata, sifat khabir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jauh daripada apa yang kita mahir selama ini. Taib. Itulah namun Al-Halim bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala tidak tergesa-gesa untuk meletakkan balasan ataupun hukuman. Begitu. Okey.
Allah Subhanahu Taala Maha mengetahui. Inilah antara tafsiran yang ataupun tadabbur yang kita boleh dapat. Okey. Jadi kesimpulan dia untuk ayat ini, yang pertama sekali, tolong catat kalau boleh lah. Okey. Tidak ada dosa untuk tidak ada kesalahan ataupun tidak ada kesilapan untuk kita mengatakan ta'rid, yakni dengan sindiran, mengatakan misalan saya keturunan sekian-sekian dan ayah saya ni baik orangnya. Contohlah, sindiran saja. Ataupun sembunyikan dalam hati kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengetahui akan kamu menceritakan tentang perempuan itu. Dekat dengan perempuan, dekat dengan kawan-kawan, saudara-saudara lelaki-lelaki lain, mak ayah, boleh, tak ada masalah. Okey. Yang ketiga, jangan buat perjanjian underground untuk menikahi perempuan yang masih lagi dalam iddah. Umpamanya mengatakan dengan sembunyi-sembunyi dengan dia saja, mengatakan bahawasanya saya akan nikahi setelah habis 4 bulan 10 hari. Okey. Kemudian yang keempat, berkata-kata dengan yang baik, yakni dengan sindiran saja yang baik. Yang kelima, jangan ada ta'zim, yakni kita azamkan nak nikah dengan dia selepas iddah, sehinggalah iddah ni habis. Yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang apa yang ada dalam hati kita. Yang ketujuh, Allah ada sifat keampunan dan sifat tidak tergesa-gesa dalam meletakkan sebarang hukuman. Okay. Ini antara poin global secara umum saja, InsyaAllah. Okay. Okay, kita raikan komen sikit. Okay, Nur Hidayah kata suara jelas, Alhamdulillah, barakallahu fik. Waalaikumsalam Umi Fauziah, barakallahu fiki. Faris Razali kata Hamis harus. Okay, Hamis ni apa Okay, Sofia kata jelas. Okay. Okay. Jadi ada takzim. Jangan buat perjanjian underground lah. Okay. Itu antara komen-komen yang ada setakat ni, insyaAllah. Barakallahu fikum. Okay. Kita teruskan dengan ayat 236. Okay. 236 ni. Ni bahapa. Ini pun stuck juga, tapi alhamdulillah, barakallahu fik, jazakallahu khair Ustaz Dr. Sanusi daripada Indonesia. Saya dengar kuliah setahun lepas berkaitan dengan tafsir surah Baqarah 235, 236, 237. Tapi belum sampai 237 lagi. Jadi 236 ni berkaitan dengan hadiah yang diberikan kepada isteri setelah apa orang kata, setelah talak. Okey. Baik. Kita baca ayat ni dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridun lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musii'i qadaruhu 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Apa maksud dia? Tidak ada dosa, tidak ada salah bagi kamu jika kamu menceraikan perempuan-perempuan kalian tidak dalam keadaan tidak kamu menyentuhnya, atau melepaskan
atau sebelum kamu menetapkan mas kahwinnya, wamati'uhunna 'alal musi'i qadaruh. Orang-orang kaya punya pemberian mengikut qadarnya, dan orang-orang miskin memberikan pemberian mengikut qadarnya. Pemberian yang baik. Mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Sebagai satu kewajipan atas orang-orang yang muhsinin, yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hukum ini adalah untuk menjaga hati kaum wanita yang baru saja diceraikan, sudahlah diceraikan, lepas nikah pula tu tanpa disentuh. Inilah hak wanita yang orang lelaki patut perhati. Walaupun perempuan tu sukarela, tetapi syarak menekankan bahawasanya hukum asal apabila kita diceraikan, ia ada kesan kesedihan. Jadi untuk mengobati kesedihan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hukum mut'ah. Mut'ah di sini adalah hadiah, bukannya mut'ah seperti mana Syiah buat. Salah tu. Syiah buat tu jijik. Tapi ini tak jijik. Ini adalah pemberian. Mut'ah di sini ialah pemberian. Okay. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tak ada dosa untuk kamu untuk menceraikan isteri-isteri kamu dalam keadaan tidak kamu menyentuhnya, atau itu satu, atau masa kamu nafaskan nikah itu kamu tak letak ataupun tak sebut mahar. Okey. Maknanya bila kamu tak sebut mahar, kamu tidak wajib untuk bayar balik mahar. Namun apabila kamu dah sebut mahar, tak kala kamu menafaskan pernikahan, dah sebut harga mahar itu, maka wajib kamu tebus ataupun bayar balik kepada isteri kamu. Dalam keadaan dah sentuh. Dah sentuh. Mana bila mana jima' tu bermula, bermakna mahar itu perlu dibayar. Okey. Faham tak? Mana jima' tu bermula, maka mahar itu perlu dibayar. Okey. Itu poin yang pertama. Okey. Poin yang kedua, namun jikalau cerai itu berlaku tanpa permulaan ataupun sentuhan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan mut'ah, yakni pemberian, satu hadiah supaya mengubati luka yang ada ataupun kesedihan yang ada. Kadar dia itu mengikut uruf, makna adat setempat. Kalau misalnya orang kaya bagi mungkin plasma TV umpama, mungkin kat sana, kat contohnya negara A, dia macam banyak sangat kan. Mungkin negara B mungkin setakat kereta kancil saja. So dia punya uruf mengatakan macam sikit sangat. Okay. So bergantung kepada qadarnya. Orang miskin ada miskin punya qadar, dan orang kaya ada qadar orang kaya, maka ikut kemampuan masing-masing. Jadi syarak tak meletakkan, sebab mata'am bil ma'ruf, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelonggaran untuk kita pilih mana yang ma'ruf dalam uruf setempat itu, maka dibolehkan untuk membuat ia itu sebagai pemberian mata' ataupun mut'ah di sini. Haqqan 'alal muhsinin. Inilah satu kewajipan bagi orang-orang yang
baik, yang muhsin, yang ada ihsan. Nampak situ kan? Jadi suami yang menceraikan isterinya dalam keadaan tidak berjima dengan isteri ataupun tidak berhubungan dengan isteri, ihsan ni, ada wajib ihsan adalah untuk memberikan hadiah. Okay. Jadi kesimpulan dia sebenarnya tak ada masalah untuk tidak menyebutkan pernikahan. Waktu kita menikah itu tidak menyebutkan mahar. Namun sebelum nikah, andai kata sebelum nikah dah letakkan syarat, you kena bayar I sekian-sekian, maka kalau perceraian berlaku selepas persetubuhan, maka perlu dibayar balik. Perlu dibayar balik. Okay. Jikalau tidak berlaku sedemikian, maka sebaliknya, maka dia perlu ada muta'ah. Muta'ah itu ikut ke qadar uruf setempat. Banyak-banyak, sikit-sikit. Dalam kuliah juga mengatakan, kuliah Ustaz Dr. Sanusi juga mengatakan adanya muta'ah mithl, al-mithl. Cuma saya tak ingat dia punya detail dia. Ada yang kata yang miskin tu, mungkin dia kata yang miskin tu, seingat saya yang miskin tu yang muqatir tu, dia kena bayar, dia kena bagi mata' al-mithl. Maksudnya mata' pemberian yang semisal dengan perempuan-perempuan yang biasa diterima bagi orang-orang miskin. Ada yang kata gitu. Okay. Jadi itulah sedikit berkaitan dengan ayat-ayat yang kita tadabbur dan kita pelajari ni. Jadi para lelaki ada tanggungjawab dia dan para wanita ada tanggungjawab dia. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga hak masing-masing. Tujuan dia adalah untuk menjaga hak masing-masing. InsyaAllah, barakallahu fikum. Kita tengok sikit ada komen ke tak lagi. Ya, ada dalam iddah tidak boleh pinang. Dia macam ni. Tadi saya dah sebut daripada awal, ada 3 jenis iddah. Okey. Iddah yang pertama, iddah talak raji'i, yakni talak 1-2. Talak 1-2 haram untuk dipinang kerana dia masih berstatus isteri. So habis tu yang duk berlega-lega dalam masyarakat tu, yang kata isteri keluar rumah dan sebagainya, suami keluar daripada rumah ke isteri keluar dari rumah suami tu, apa cerita pula? Kesilapan lah bagi saya. Itu satu kesilapan. Sepatutnya mereka masih lagi sebumbung dan diasingkan biliknya saja. Sebab dia selagi dalam tempoh iddah, dia berhak untuk dirujuk. Suami itu berhak untuk merujuk kembali dan isteri itu perlu menerimanya walaupun tak suka. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki dia ada kuasa ke atas perempuan dalam 3 hal: nikah, cerai, rujuk. Selebihnya ada tanggungjawab masing-masing yang setara ataupun mungkin lebih sikit. Tetapi lelaki dia ada kuasa dalam 3 hal ini saja. Brother Rizwan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Ya, kadar uruf bagi orang kaya ikut kadar kemampuan dia lah. Betul. Okey, maknanya Allah Azza wa Jalla dia memberikan kerongganan dalam hal pemberian hadiah. Okey. Rasa tak ada lah kot. Kan? Rasa tak ada, rasa cukup sekadar itu. Jadi kesimpulan dia ialah ada iddah yang kita haram untuk meminangnya dan ada iddah yang kita boleh meminangnya dengan soreh, dan ada iddah yang perempuan yang ada dalam masa iddah yang tak boleh melamar secara soreh, secara jelas, namun
dia hanya boleh ta'rid sahaja. Ta'rid yakni kias, kita singgung bahwasanya saya ni ada keperluan umpamanya, ataupun ramai lagi yang nak kat engkau ni, contoh, pun padahal engkau yang nak kat dia kan. Macam tu lah. Okay, itu umpamanya lah. Okay, InsyaAllah cukup sekadar itu. Masya Allah malam ni komen dia sangat meriah. Saya rasa sangat happy, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Kalau minggu depan saya ada apa orang kata dah sedia betul-betul, insyaAllah kita sambung lah. Kalau tak 2 minggu lagi ataupun 3 minggu lagi, tengoklah macam mana. Saya cuba fleksibel kan, sebab kadang-kadang kalau contohnya macam minggu ni nak live, tiba-tiba sampai waktu Zoom kosong, tak ada apa dah. Tak tahu nak present macam mana. Kan? Kita baca kitab tafsir, kita faham benda tu, tapi tak tahu macam mana nak explain benda tu. Pun kacau juga tu. Kan? Jadi kena buat preparation yang sesungguhnya lah, insyaAllah. Walaupun kita kata ini just sharing saja, tapi apa orang kata, amanah dah dengan ilmu lah. Macam tu lah, mudah-mudahan lah. Okay, InsyaAllah saya rasa cukup sekali itu. Terima kasih semua yang sudi menonton, sudi mendengar. Share banyak-banyak, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ini sebagai asbab untuk mengampuni dosa-dosa saya, dan asbab untuk kita semua masuk syurga tanpa hisab. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.